Saya rasa apabila banyak golongan-golongan educators yang memberikan tips, yang memberikan orang kata apa, sharing berkenaan dengan apa-apalah berkaitan dengan kehidupan. Lagi-lagi berkenaan dengan tips-tips yang baru ni kan manja kan, baru ni manja. Berkenaan dengan saya suka kereta, dan bila saya suka kereta, bila saya dah tekan like sebanyak berkenaan dengan topik-topik kereta, keluarlah beberapa video yang menceritakan berkenaan dengan penjagaan kereta sebelum banjir, semasa banjir dan juga selepas banjir. Banyak gila yang cikgu Luan belajar. Hello, selamat datang Cikgu Luan. Siapa degil? Saya Rotan. Hari ni saya nak buat video simple saja. Hari ni nak berborak dengan you guys lah berkenaan dengan apps yang bernama TikTok, dan saya rasa saya kena openly apologize lah kepada TikTok ni secara keseluruhan, dan saya akan bagi tahu kenapa saya kena minta maaf banyak-banyak kepada apps TikTok ni. Okay, so mari kita start dulu dengan persepsi berkenaan dengan kenapa saya tak suka TikTok in the first place. Saya ingat TikTok ni saya dah pernah diintroduce back in 2019 lebih kurang macam tu, dan saya banyak lepak dekat Facebook lah, of course. Dan tak silap saya, antara salah satu platform ni tiba-tiba keluar ada satu platform baru nama dia TikTok, dan banyak gila orang kata apa iklan berkenaan dengan TikTok, dan dia orang kata apa sentiasa menggunakan muzik yang agak repetitif, dan bila dia dah jadi repetitif, dia jadi sedikit boring lah. Bukan sedikit lah, kepada Cikgu Luan agak boring dan annoying. Okay, annoying gila kalau keluar lagu apa benda tu. Saya tak ingat zaman tu, tahun 2019-2020 saya pun tak tahu lagu apa, tapi memang annoying gila. Dia bermain dalam pemikiran kita kan, macam lagu tu aku tak suka, tapi dia beruang legar dekat dalam kita punya kepala otak. Dia macam tu lah. Kemudian jelah dengan tohmahan-tohmahan orang duk kata apps TikTok ni apa penuh dengan video-video gelik, video-video yang tak apa-apa. Kadang-kadang ada juga video violence yang saya tengok ada pada TikTok ni. Okay, sebelum tu saya nak cerita yang saya pun ada juga TikTok. So kalau kau nak follow saya boleh juga, Cikgu Luan. Cumanya tak berapa nak aktif sangat lah saya punya aktiviti dalam ni, sebab banyaknya saya edit video yang saya edit dekat YouTube, saya masukkan juga dalam TikTok. Dan yang peliknya, saya dapat invitation untuk upload maximum duration 10 minit. Okay, but that's not the point. Itu sekadar iklan saja. So disebabkan tu Cikgu Luan rasa macam Cikgu Luan tak boleh lah, tak masuk lah dengan akaun TikTok ni semua kan. Dah lah hari-hari saya nampak isteri saya duk tengok apa, dekat dalam bilik dia scroll TikTok kan sebelum tidur. Selepas tidur dia buat TikTok. I was like, what's with all this obsession bersama dengan TikTok ni in a way kan. Ini adalah time frame tahun 2020 lebih kurang macam tu. Dan kemudian bila PKP hit, waktu mula-mula kita PKP awal tahun 2020 macam tu, saya rasa semakin ramai orang dah masuk dalam platform TikTok ni, dan mereka ni terdiri daripada banyak gila kategori lah. Ada yang buat kerja-kerja education, ada yang buat kerja-kerja entertainment, ada yang orang kata apa upload balik interview misal kata daripada selebriti, dia post kat dalam tu. Daripada interview tu 10 minit dia jadikan hanya 30 saat. Banyaklah video-video yang saya rasa quite kreatif. Cumanya saya nak highlightkan apa benda yang menyebabkan saya rasa macam saya nak minta maaf kepada TikTok ni adalah saya rasa apabila banyak golongan-golongan educators yang memberikan tips, yang memberikan orang kata apa sharing berkenaan dengan apa-apalah berkaitan dengan kehidupan. Lagi-lagi berkenaan dengan tips-tips yang baru ni kan manja kan, baru ni manja. Berkenaan dengan saya suka kereta, dan bila saya suka kereta, bila saya dah tekan like sebanyak berkenaan dengan topik-topik kereta, keluarlah beberapa video yang menceritakan berkenaan dengan penjagaan kereta sebelum banjir, semasa banjir dan juga selepas banjir. Banyak gila yang Cikgu Luan belajar. Contohnya antaranya berkenaan dengan kalau dah tahu nak banjir, kita kena cabut terminal bateri contoh kan. Kemudian kenapa kita tak boleh nak kata apa, bila dah nampak banjir dekat highway ni, kita tak boleh main gedah je. Sebab saya baru tahu rupa-rupanya komponen kereta kita ni pun sebenarnya kalau air naik sikit je, dia akan sentuh hardware yang ada dalam kereta, which is agak fundamental juga lah dalam sebuah kereta, menyebabkan kereta tu senang nak rosak. Dan bila banjir contoh, bila air dah naik sampai atas, jangan start kereta contoh. Banyaklah saya rasa macam itu buat kereta. How about tips-tips macam komputer? Saya pun minat komputer juga. So banyaklah tips yang saya belajar daripada TikTok. Dan finally saya rasa akhir tahun 2021 lah kot, walaupun saya dah buat akaun TikTok ni dalam hujung tahun 2020, tapi tu semata-mata nak upload konten Cikgu Luan lah. Tapi finally hujung tahun 2021 barulah saya menjadi yang kata apa, this frequent viewers of TikTok. Dan it can be quite addictive.
malam-malam biasalah gelak seorang-seorang kan. So bini aku tengok aku pelik je, apalah abang aku ni tengok video TikTok gelak seorang-seorang kan. Ya, tengok video kucing, tengok video lawak, tengok video-video yang saya suka kan. Dan it can be addictive. Sekali lagi saya cakap, it can be addictive. Maybe sebab saya dah betul-betul kata apa likes TikTok tu secara personal dalam diri saya lah. Dan berkenaan dengan orang duk kata apa video TikTok ni banyak video gelek-gelek lah, video menari lah, video challenge yang entah apa-apa. Saya rasa macam mana cakap TikTok ni dia punya algoritma adalah korang kena likes, korang kena faham korang kena likes. Contohlah let's say lah ni ada content pasal kucing ni. Ni adalah, saya tak boleh nak play music sebab takut copyright. So apa yang saya buat, kalau saya suka, saya nak tengok banyak lagi content pasal kucing, saya akan tekan double tap lebih kurang macam ni. Now cuba kita scroll ke atas. Kemudian let's say lah yang ni iklan berkenaan dengan apa nak belajar bahasa Jerman ke apa, saya tak sure sangat, saya pun tak nampak sangat kat skrin ni. Tapi let's say lah saya tak berminat, apa yang saya buat, saya hold lama-lama video ni. Kemudian kita akan ambil not interested bawah ni not interested, so that video-video macam ni akan berkurang. So nanti dia akan naikkan video-video yang kita dah suka. So sekali kita cuba buat, let's say lah ada satu video yang mungkin saya tak berapa nak suka, banyak kucing pula, aduh banyak betul kucing, itulah, so banyak sangat like kucing, so banyak keluar kucing. Perbezaan Food Panda and Grab Food ke apa benda ke, saya tak nak tahu pasal perkara tersebut. So saya tekan not interested. So konten-konten macam tu akan kurang ditayangkan dalam for my page, for your page saya, FYP saya. Dan yang banyak naik adalah konten kucing, konten kereta, konten pasal komputer, pasal smartphone. Yang itu yang saya minat. So sebelum saya endkan video ni, lupa nak Roger, ni kalau korang berminat untuk beli baju daripada Venom ni, ni Venom. Okay, korang boleh tekan link dekat dalam ruangan description saya. Memang very cool, boleh custom sedikit lah design. So korang contact saja berada tu, saya nak baju Venom yang Cikgu Luang pakai ni. So secara konklusinya, saya mengambil masa lebih kurang 2 tahun penuh untuk faham macam mana nak menonton TikTok. Baru menonton pun dah kena ambil masa 2 tahun untuk faham sistem TikTok ni. So no wonder lah warga-warga Facebook, mungkin warga-warga Twitter pun tak apa nak faham sangat kenapa lah korang suka sangat tengok TikTok ni semua kan, in a way. So saya rasa sebab tu lah kot, sebab kita tak faham macam mana sistem itu bekerja lah, senang cakap lah, dengan ada persepsi negatif lah, gelek lah, benda-benda challenge-challenge yang entah apa-apa. Tapi bila korang dah start faham sistem dia bergerak macam mana, saya rasa dia akan jadi benefit lah. Sebab saya sendiri banyak tengok tips-tips macam ni, macam-macam yang saya tahu. Tak adalah nak kata tahu semua benda, tapi at least dia membuatkan saya macam betul juga macam tu ada macam tu Dan kemudian saya akan buat research saya kemudian pula. Tapi yang ini belum lagi berkenaan dengan saya nak upload dekat video TikTok. Lain pula. Mindset nak upload video TikTok ni pada saya berbeza pula. Dan saya sendiri pun tak pernah lagi upload video TikTok dan gunakan format TikTok. Saya tak pernah lagi. Setakat ni saya hanya just campak je video editing saya yang 10 minit ke dalam saya punya video TikTok. Saya rasa macam kalau kita nak upload video dekat TikTok, dia ada mindset ataupun dia ada sistem dia sendiri. Misal kata macam duration pun kena pendek tu semua kan. So I think mungkin lepas ni Cikgu Ulan akan explore lah kot video-video di TikTok. Tak tahu, tak sure. So kalau korang ada tips macam mana nak upload video dekat TikTok kan, mindset dia macam mana, korang boleh share korang punya pendapat dekat dalam ruangan komen. Itu saja daripada saya. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh Roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, Sabar Gel, saya Rutan.